Assalamualaikum, salam sejahtera. Matematik tahun 4, kita akan belajar mengenai nombor genap, nombor ganjil, anggaran dan bundar nombor. Okey, apa yang dikatakan dengan nombor ganjil? Nombor ganjil adalah nombor yang dibahagi dengan 2 dan bila dibahagikan dengan 2, dia akan meninggalkan baki. Contohnya nombor 13. 13 bahagi dengan 2. Okey, 2 6 darab dengan 2, 12. 3 tolak 2, 1. Okey, dia akan meninggalkan baki. Maka 13 ini adalah nombor ganjil. Jadi mana-mana nombor apabila dibahagikan dengan 2, okey, dia akan meninggalkan sebarang baki. Contoh nombor ganjil 1, 3, 5, 7, 9 ataupun mana-mana nombor yang belakangnya berakhir dengan akhir dia 1, 3, 5, 7, 9. Belakangnya ada nombor 1, 3, 5, 7, 9. Contoh macam 11. Okey, 11 belakangnya 1. Okey, maka dia ganjil. Lagi nombor apa? 13. Okey, belakangnya 3, maka nombor ganjil. 15 belakangnya 5, itu adalah ganjil. Lagi 17 ataupun nombor 39. Nombor 39 belakangnya 9. Jadi itu adalah nombor ganjil. Okey, apa yang dikatakan dengan nombor genap? Nombor genap adalah nombor yang tiada baki apabila dibahagi dengan 2. Ataupun nama lain adalah gandaan 2. Okey, kita tengok contoh bahagi. Angka 18 bahagi dengan 2, 9 darab 2, 18. 18 tolak 18, sifar. Maka tiada baki. Maka 18 adalah nombor genap. Okey, jadi kita tengok nombor genap adalah gandaan 2. Jadi gandaan 2 bermula dari sifar 2, 4, 6, 8, 10. Lagi ada lagi banyak 12. Kalau awak tengok belakangnya 2, maka dia adalah genap 2 gandaan 2. Boleh lagi 14 belakangnya 4 adalah genap. Dan seterusnya contoh kalau 48. Okey, belakang dia 8, maka dia adalah nombor genap. Tak kira nombor sebesar mana pun, hanya perlu lihat nombor di belakang sekali sahaja. Yang mana belakangnya ada gandaan 2, maka dia adalah genap. Contoh nombor yang besar 25,424. Okey, 25,424, awak hanya tengok nombor di belakang sahaja 4. 4 ni adalah gandaan 2, maka dia adalah genap. Okey, mari kita cuba latihan dalam buku teks uji diri muka surat 10. Di mana soalan ni adalah nyatakan semua nombor ganjil dari 520 hingga 531. Okey, cara nak menjawab soalan ini, awak perlu melabelkan senaraikan semua 520, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531. Okey, kalau jawabkan soalan suruh senaraikan, yang pertama kita perlu senaraikan semua nombor terlebih dahulu. Okey, berdasarkan tips tadi, kita nak tahu ganjil. Ganjil mesti bermula dari 1 dan bila dibahagikan belakangnya, tengok belakang dia 1, 3, ni 4 ni nombor genap. 5 ni ganjil 5. Ni ganjil 7, tengok belakang dia sahaja 9. Sifar ni nombor genap.
1. Okey, gariskan tengok belakang dia. Belakang ni 1, maka ini adalah ganjil. Yang ini 3, belakangnya ganjil. Okey, yang ini belakangnya 5, belakangnya ganjil. Okey, 7 ganjil. Okey, 9 ganjil. 1 ganjil. Okey. Jadi nombor ganjil ada berapa? Awak kena tulis baliklah. Nombor ganjil adalah 521, 523, 525, 527, 529 dan 531. Ini jawapan dia. Kena jawab balik soalan dia. Okey, kita tengok contoh seterusnya. Uji diri muka surat 10 juga, tapi soalan nombor 3. Kelaskan ikut nombor genap dan nombor ganjil. Okey, dia bagi awak senarai nombor macam ni. Okey, dia suruh kelaskan mengikut nombor genap dan nombor ganjil. Maksudnya asingkan dia. Mengikut nombor genap mana, nombor ganjil mana. Untuk nak jawab soalan ni, awak boleh labelkan, buat kotak pun boleh. Tulis nombor genap, nombor ganjil. Okey, kita tengok nombor genap. Nombor genap, kita tengok belakangnya mesti gandaan 2, ikut sifar 2. 4. Okey, tengok sifar. Ni 6. Yang ni 3. 3 ni ganjil. 1 ni ganjil. 9 ni ganjil. Jadi nombor genap, kita bulatkan nombor genap. Kita bulatkan semua nombor genap. Okey, nombor genap, tengok belakang dia belakangnya gandaan 2. Jadi labelkan balik. 50,204, 76,000 dan akhir sekali 84,316. Manakala nombor ganjil 16,783, 64,271 dan 90,909. Okey, pastikan nombor ganjil belakangnya bukan gandaan 2. Genap ada gandaan 2. Semak balik lepas awak dah buat. Okey, untuk anggaran nombor kita akan lihat buku teks muka surat 13. Okey, anggaran nombor maksudnya kita nak anggarkan ataupun nak meneka bilangan kuantiti sesuatu benda. Okey, tetapi kita nak meneka ataupun nak anggarkan sebarang nombor bukan sebarangan. Kita ada fikir logik ya. Kita tengok contoh yang dia bagi dalam buku teks. Tengok balang A dengan balang B sama saiz. Okey, tapi dalam balang A 20,000. Balang B dia letak separuh sahaja, dia suruh teka berapa bilangan berbola air dalam balang B. Ada kawan yang cakap balang B mesti kurang 20,000. Okey, sebabnya kalau A dah 20,000, balang B letak separuh mesti kurang daripada 20,000. Jadi kawan ni fikir, oh ni 10,000, yang ni 10,000. Jadi macam mana nak teka? Okey, kita tengok kawan awak pilih. 3 orang murid ini menganggar bilangan berbola air di atas. Anggaran siapakah yang paling tepat? Okey, Hazel 5,500, Vinod 10,005, Anis 15,725. Okey, cuba awak fikir. Okey, cuba awak fikir yang mana yang betul? Hazel ke, Vinod ke, Anis yang betul? Okey, cepat, siapa pilih? Siapa pilih Hazel? Siapa pilih Anis? Siapa pilih Vinod? Okey, siapa pilih Hazel? Kita tengok Hazel 5,500. Awak tengok dekat sini 20,000 ni penuh kan? Tapi balang B separuh. Kalau separuh dia lebih kurang 10,000. Tapi Hazel dia cakap 5,500, maksudnya lagi kurang lagi, sedikit lagi. Jadi patutnya balang B patutnya lagi kurang, sikit lagi. Okay, kita tengok Anis pula. Anis dia cakap 15,725.
Okey, balang B separuh. Kalau separuh lebih kurang 10,000. Tapi Anis dia cakap anggaran dia 15,725. Maksudnya lebih daripada separuh. Jadinya kalau ikut logik, Haizal dengan Hanis teka anggaran kurang tepat lah. Untuk Vinod paling tepat sebab hampir-hampir 10,000. Jadi pemenangnya adalah Vinod yang betul. Jadi siapa teka Vinod? Betul. Okey, mari kita lihat contoh seterusnya, buku teks muka surat 14. Okey. Diberi tengok ya kolam air, isi padu air di dalam kolam R dan T. R dengan T, isi padu air di dalam kolam R dan T kurang daripada, ada perkataan kurang ya, kurang daripada isi padu air di kolam S. Maksudnya S ni lebih. Okey, R ni dengan T sikit saja airnya. Okey, tinggi kolam S hampir 4 kali tinggi kolam R. Okey. Okey, dia suruh anggarkan isi padu air di dalam kolam S dan T. Dan dia bagi hanya untuk isi padu kolam R di mana 4,000 liter. Kita nak teka nilai S berapa, kolam T berapa. Okey, jadi kita boleh lukis macam ni lah. Okey, dia cakap yang kolam S ni 4 kali ganda dari R. Jadi lukiskan R macam ni. S ni 4 kali ganda, 4 kali. T ni kita ukurkan dia. Nampak Okey, katakan R ni dia tulis 4,000 liter. Kalau S 4 bahagian air dari R, jadi 4 darab dengan 4,000 dapat 16,000 liter. T 2 bahagian. Kalau 2 bahagian maksudnya 2 darab dengan 4,000 liter. 2 darab 4,000 liter akan dapat berapa? 2 darab 4, 8. Jadi 8,000 liter. Jadi anggaran isi padu air di dalam kolam S hampir 16,000 liter. Anggaran isi padu air di dalam kolam T lebih kurang 8,000 liter. Okey, mari kita tengok contoh seterusnya. Uji diri muka surat 14. Okey, soalan A. Okey, bilangan manik di dalam bekas A. Anggarkan bilangan manik di dalam bekas A dan bekas B. Di mana bekas B 17,000 biji. Okey. Yang bekas yang ni penuh, ni sama tiga-tiga balang ni sama saiz, sama besar. Satu balang penuh 17,000 biji. Okey, 17,000 biji. Yang A separuh sahaja. Separuh maksudnya 17,000 kena bahagi 2. Kalau separuh maksudnya bahagi 2. Dan untuk balang B ini, okey, untuk balang B dia lagi sedikit, lagi separuh dari A. Maksudnya nak dapatkan balang B, awak kena bahagikan dari A tadi dapat jawapan bahagi lagi 2. Jadi B akan dapat tu lah. Jadi kita cuba tengok. Okey, 17,000 balang asal. Mari kita tengok cara nak buat 17,000 yang asal. Untuk dapat balang A separuh. Balang A separuh dia 17,000 biji 17,000 biji. Jadi A nak kena separuh. Separuh maksudnya kena bahagi 2. Okey, nak bahagi 2. 2 darab berapa? 17. Dapat berapa sifir 2? Ingat lagi sifir 2. 9 kali 2 18 dah lebih, jadi 8. 8 darab 2 16. Jadi ni baki 1, ni sifar, jangan lupa. Berapa kali 2 dapat 10? 5. 5 darab 2 10. Bahagikan. Okey, yang ini jangan habiskan, jangan tinggalkan macam ni saja jawapannya bukan sampai sini. Ingat balik, turunkan sifar, buat lagi bahagi. Okey, sifar ini jadi sifar, sifar tolak sifar, habis. Turunkan lagi sifar. Ni sifar, ni sifar. Sifar darab 2 sifar.
Jadinya balang A 8,500 biji. Okey. Balang A 8,500 biji. Jadi kita akan tengok macam mana pula balang B. Okey, balang B kita kena bahagikan. 8,500 biji ni bahagikan dengan 2 lagi. Okey, kena bahagikan dengan 2 lagi. Okey, 4 darab dengan 2, 8. 8 tolak 8 habis. Turunkan 5. Turunkan 5. 2 darab 2, 4. 5 tolak 4, 1. 10. 10 tolak 10 habis. Okey, ini jangan buat sampai ni ya. Habiskan penuh macam ni. Habiskan penuh. Jadi awak akan dapat sifar. Jadi balang B 4,200 biji. Jadi untuk menjawab balik soalan ni, balang A 8,500 biji dan manakala balang B 4,200 biji. Okey. Jadi kita tengok contoh soalan B. Isi padu air di dalam botol C. Okey, ini cuba awak buat sendiri. Okey, satu balang yang penuh, satu isi padu botol air ni penuh dia 10,000 ml. Untuk yang C ni nak cakap separuh, bukan separuh, lebih daripada separuh. Jadi cuba awak anggarkan C ni berapa. Ini cuba buat sendiri. Okey. Okey, untuk bundar nombor. Okey, contoh dia bagi soalan. Bundar 12,295 kepada 1,000 terdekat. Okey, nak bundar 1,000 yang terdekat. 1,000 terdekat, awak kena tahu nilai tempat dalam 12,295 yang mana 1,000. Okey, yang pertama tandakan dulu. Yang 1,000 mana satu. Awak tak tahu, awak kira dari belakang. 10, ratus, 1,000. 1,000 di sini. Okey, bulatkan 1,000 dulu. Okey. Sekarang lepas tu awak akan tengok belakang dia. Tapi sebelum tu awak kena tahu dia punya garis nombor. Ingat balik ya, yang ini sebenarnya awak dah belajar. Okey, untuk nombor yang sifar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan seterusnya ya. Okey, yang mana nombor yang belakangnya 5 dan ke atas awak kena tambah 1. Okey, untuk dan 4 dan ke bawah tak perlu tambah apa-apa ataupun tambahkan sifar. Yang perlu tambah 1, 5, 6, 7, 8, 9 dan ke atas. Jadi kita tengok yang dekat sini ya. Okey, yang pertama awak kena gariskan nilai tempat dia 1,000. Okey, tengok belakangnya 2. 2 berada di mana? 2 berada di sini kan? Jadi perlu tambah 1 tak? Tak perlu tambah 1. Okey, kalau tak perlu tambah 1, awak kekalkan dia. Jadi dekat sini, nombor 1 ni kekalkan, nombor 2 kekalkan. Sebabnya tak perlu tambah. Okey, jadi tak perlu tambah, 1 ni kekal, 2 ni kekal. Belakang ni awak tukarkan semua jadikan sifar. Jadi bila kita bondarkan 12,295 kepada 1,000 terdekat, awak akan dapat 12,000. Jangan buat sama dengan. Sama dengan salah ya. Kena buat selain sama dengan, sebabnya 12,295 tak sama dengan 12,000, tapi dia menghampiri 12,000. Okey, kita nak cuba soalan yang seterusnya. Soalan seterusnya, bundarkan 38,704 kepada 10,000 yang terdekat. Okey, 38,704. 38,704. Kita kena tahu nilai tempat untuk 10,000. Okey, 10,000, siapa yang tak tahu boleh kira dari belakang ya. 10, ratus, 1,000, 10,000. Kita tengok ni 3 ni adalah 10,000. Boleh bulatkan. Okey, sekarang kita tengok belakang dia.
Ingat balik garis nombor yang cikgu dah ajar sebelum ni. Okey, garis nombor sifar hingga seterusnya, di mana nombor yang 5 dan ke atas, okey, 5 dan ke atas dia perlu tambah angka 1, nombor belakang dia ya. Okey. Kalau 4 dan ke belakang, ke bawah yang kurang daripada 5 mesti tak perlu tambah lah. Okey, kita tengok sini. 8, 3. Belakang dia 8. 8 dia berada di sini. Perlu tambah 1. Nak tambah 1 di mana? Tambah 1 di nombor yang awak bulatkan. Maksudnya 3 tambah 1 adalah 3 tambah 1 4. Belakang dia kena buat apa? Jadikan sifar, 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 sifar. Sifar, 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 sifar. Jadi 38,704 bundarkan kepada puluh ribu yang terdekat. Jawapan dia 40,000. Awak hanya perlu ingat garis nombor ni sahaja. Okey. Okey, jadi kita akan tengok nak bundarkan soalan seterusnya. Bundar kepada ratus yang terdekat bagi 19,999. Jadi perkara pertama, awak tandakan nilai tempat bagi ratus. Nilai tempat bagi ratus. Kira 10 ratus. Ratus berada di sini. Okey, ratus berada di sini. Tengok 9, belakang dia 9. Belakang ratus ni adalah 9. Okey, 9 berada di sini. Jadi perlu tambah 1. Nak tambah 1 di mana? Nombor yang awak bulatkan. Tambah 1. Okey. Ini ada lain sikit ya. Kena hati-hati sebabnya 9 tambah dengan 1 berapa? 9 tambah 1 10 kan? Jadi sifar bawah, 1 bawa naik atas. Ni kena tambah 1 lagi. Okey, yang 1 yang awak bawa naik atas ni kena tambahkan dengan 9 ni. 9 tambah 1 10. Jadi turunkan sifar bawah, 1 bawa naik atas, tambahkan lagi. 1 tambah 1 2. Ni lain. Jadi belakang dia awak akan jadikan sifar, sifar, sifar dengan sifar, turunkan. Jadinya bila kita bundarkan 19,999 kepada ratus yang terdekat, awak akan dapat 20,000. Okey, awak akan dapat 20,000. Hati-hati bila ada yang kena tambah macam ni ya. Okey, kena bawa nombornya ke depan, ke depan, ke depan. Nombor belakang ni kena ingat, kena letak sifar-sifar. Okey, sekian saja pelajaran kita pada hari ini. Kita akan sambung di kelas yang akan datang. Sekian, terima kasih.